yang keawalan hanya sekadar untuk keperluan sendiri. Tapi bila hasilnya telah berlipat ganda, telah mendatangkan hasil tambahan pula kepada penduduk di sini menjual sayur-sayuran ni pada hujung-hujung minggu. Kebun bandar ni menyebabkan jadi seronok, tak tertekan jiwa kita. Apalagi kita dah jadi warga emas ni, rasa happy apa? Sebab kita tanam tu benda terhidup. Bila benda tu mati, kita dapat belajar lagi dan belajar lagi sampai benda tu berjaya. Kita praktikkan buat benda ni, mana dia satu pihak tubuh badan, mana kita ada aktiviti. Lepas tu makanan dia, sayuran ni terjamin. Tak ada bahan-bahan apa, bahan kimia lah, kita gunakan benda-benda yang ni lah, organik. Lepas tu murah dan menambah pendapatan kita lah. Kebun bandar ni kita buat aktiviti pertanian di kawasan bandar yang dengan pelbagai kekangan lah, boleh saya katakan. Pelbagai kekangan tu terutamanya daripada segi kawasan. Kita punya kawasan sangat terhad dekat sini. Jimat kebelanjaan dapur utama sekali lah kan. Kadang-kadang kita beli benda tu, serai ke apa, bila tak pakai, kita simpan petik air dia kedai. Tapi ada tanaman sendiri, mudah, seronok. Senang lah. Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini. 2 Julai 2020 hari Khamis 10 Zulkaidah. Bertemankan saya Fitri Yahya. Saya Animizati Rizky. Dan juga saya Fazli Fuad akan terus bersama dengan anda. Tadi anda dah lihat dah sebenarnya waktu kita PKP, itulah antara aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan. Berbudi pada tanah, kita lihat hasilnya itu. Dia macam trend datang semula waktu PKP. Sebenarnya tanaman ini maupun terrarium ataupun indoor plant, mereka yang bertani di belakang rumah, halaman rumah dan sebagainya sebenarnya dah mula lama. Ada setengah individu tu memang dah ada kebun sendiri di rumah ataupun landscape-nya memang dilakukan sendiri di rumah. Cuma di musim PKP ni datang semula trend bagi mereka yang baru nak berjinak-jinak macam saya. Baru nak berjinak-jinak. Kelapa sawit. Indoor plant. Jangan kelapa sawit. Dah keluar hasil lah. Takut tau nak tanam kelapa sawit. Hasil ada hasil. Itu yang takutnya tu. Hasilnya okey alhamdulillah, tapi ada setengah pokok tu mungkin kita perlukan ilmu yang lebih tinggi tentang pencahayaan dan juga kuantiti air yang diperlukan. Ada orang kata kalau pokok ni dia biar kurang air, jangan dia terlebih air. Terlebih air dia lagi susah untuk dibetulkan semula keadaannya. Itu dia. Dengan kehidupan yang sibuk, saya memang tak sempat untuk buat itu. Sebab saya ni pernah juga datang mood lah untuk bertanam. Saya pun mencarilah di kedai-kedai yang berkaitan. Tapi lepas 2 minggu semuanya kering ya. Sebab kita ke sana ke sini. Dan kemudian juga ada juga mungkin Afad ke yang bertanam bawang dalam peti air sekali tak? Tak ada. Tapi dulu ada tanam halia di tepi tu kan. Halia tu boleh sampai keluar dia punya daun dia. Tak boleh impian saya bermakna. macam buka je macam tingkap dapur, boleh petik itu dan ini. Itulah Di betul. situ ada pegaga, kemudian ada cili padi. Tapi lah mungkin kerana ada juga orang yang kategori dia tangan panas, betul ke? Tangan panas Kan saya pernah dengar juga dia tak punya menjadi. ni. Betul. Kalau Ada orang tangan memang sejuk tu orang kata subur. betul. Semua tanaman dia subur, pegang ataupun tanam apa sekalipun lah dia akan insya-Allah Jadi jadi. jelah. Ada tu bercakap orang ke dengan pokok-pokok? Ada. Ada apa? Mula-mula saya tak percaya tentang perkara itu. Okey, Tapi lepas bila kita cuba lakukan seminggu dua, ada dapat lihat Apa dia beza macam tak ianya seolah-olah dia berinteraksi juga dengan kita. Kalau Bila dia kali melipuk boleh bercakap terakhir tu. interaksi dengan pokok bila? Kali terakhir. Tak. Ini bukan masalah mental dan sebagainya. Ya. Tapi sekarang ni kalau sesiapa yang ingin bercucuk tanam, dulunya mungkin mereka mengamalkan konsep. Contohnya kalau kita duduk dekat kampung kan, kampung persekitaran rumah kita tu ada tanah-tanah yang lebih tu, mungkin mereka akan menggunakan tanah itu untuk tujuan penanaman. Tetapi sekarang ini kalau kita berada dekat bandar ni memang tak ada sebab, tak ada Yelah, duduk masalah. kondominium ke dan Kondom pun boleh sebagainya, dekat tanah. Contohnya kan? macam ni. Kita ini konsep yang dah lama sebenarnya dekat Malaysia tapi dah jadi trend baru macam Anim katakan tadi. Waktu PKP tu mungkin mereka buat ni, terrarium namanya ni. Betul. Ya, sebab saya rasa ketika PKP ramai yang tertekan. Ya. Pelbagai aspek pekerjaan, kemudian hubungan dan sebagainya. Jadi mereka macam mahukan terapi. Dan sememangnya tumbuhan ini adalah ciptaan Allah yang sangat hebat kerana walaupun tidak bergerak tetapi ada terapi yang cukup hebat. Betul. Sebab hanya pokok yang akan berusaha untuk mencari cahaya. Cuba anda letak dalam kegelapan kan, tapi buat satu lubang. Kita dah belajar ketika darjah 6. Saya rasa dah jadi 6 kot. 4 pun dah belajar kan saya. Alamak, Jadi advance-nya. fotosintesis alam dan manusia. Okey, jadi pokok adalah sanggup keluar dari untuk kegelapan tu mencari. untuk mencari
cahaya. Sebab simbolik kehidupan kita mahukan terapi daripada pokok ni. Betul. Tapi kalau untuk mendengarkan apa yang Fetri cakap tu, dia kena ada dua maksud yang berbeza. Itu. Okey, inilah antara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Yang Satu kedua, pokok. cahaya hidayah. Ya, Alhamdulillah. Okey, dan juga pelbagai informasi terkini yang kita akan kongsikan bersama dengan anda, terutama sekali tentang perkembangan COVID-19 yang melanda dunia dan juga melanda Malaysia. Semalam merupakan satu berita yang cukup baik apabila mencatatkan hanya satu sahaja kes positif COVID-19. Ya, itu pun bukan datang dalam kalangan kes tempatan. Kes Alhamdulillah, import. syukur. Kita bersyukur sebab walaupun kita dah ada pergerakan dan ada sektor ekonomi yang dibuka, tetapi kita menyesuaikan diri dengan norma baru kehidupan. Betul. Ya, suhu itu sangat penting. Kalau anda ada keperluan penting tetapi anda diuji dengan demam, dan pernah tak mesin membaca suhu badan anda dengan kadar yang abnormal? Pernah? Ya? Saya tak pernah lah. Baru semalam 32. Apa mesin tu kata? Tak, mesti tak kata apalah. Tapi orang yang cuba periksa suhu saya tu, okey 32. Mungkin daripada kawasan pendingin hawa. Betul. Tetapi orang yang memeriksa itu seperti macam biasa. Oh 32. Dia tak macam 32 tak normal ni. Dia tak berkata begitu. Maksud dia ada mereka mesin ni pengimbas yang canggih, dia akan sorry, you are abnormal. Suara awak ke yang kat dalam mesin tu? Okey. Jadi ada bunyi merah. bagi tahulah. Kuat. Itu lagi nervous rasanya kan bila kita dengar. Tapi dia suruh keluar, kemudian jalan-jalan dulu, masuk balik, kemudian suhu akan stabil. Okey, itu yang advance sedikit lah. Tapi ianya macam dah terlalu biasa dengan kita kan. Pergi mana-mana kadang-kadang kalau tidak ada orang yang menjaga di pintu hadapan tu, sebab apa yang dapat diperhatikan, pekerja semakin lama semakin kurang di beberapa premis. Mungkin disebabkan PKP dan Semuanya bergantung sebagainya. kepada diri sendiri. Kita dah jadi macam tanggungjawab kita ambil pengimbas suhu tu dan kita cek suhu sendiri. Itulah orang cakap macam seperti kawalan diri kita sendirilah kan. Dan macam menjadi kebiasaan baru. Andai kata kalau kita ni pergi dekat mana-mana premis, kalau tidak ada orang yang menjaga dekat kawasan depan tu, kita sendiri kata, mana orang yang tak ada. Tak apalah, kita periksa sendiri. Jadi kita semua sendiri mendapat bagaimana. muraqabah. Yakni pengawasan tersendiri. Wah, lepas ni keluar pula lagu Murakabah dan jaga kawan-kawan. Okey, kita kongsikan kepada anda seperti biasa setiap pagi kami di MHI akan bersama dengan anda untuk perkongsian akhbar yang menarik di Berita Harian, Harian Metro dan juga NST. Saya mulakan terlebih dahulu. Silakan. Ini rentetan daripada apa yang dikongsikan. Tiada kes jangkitan tempatan, cuma satu kes import. Ini yang dikabarkan seperti anda dapat saksikan sekarang. Halaman 8 bercerita lebih lanjut lagi tentang perkabaran yang cukup menarik ini, yang cukup rasa syukur ini. Apa yang dikatakan di sini, walaupun begitu, bagaimanapun satu kes import dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di negara ini sebanyak 8,640 kes. Dan saya bacakan sedikit quotes ataupun apa yang dikatakan oleh Dr. Nur Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Hari ini, iaitu semalam, adalah hari bersejarah buat kita semua. Hanya satu kes dilaporkan hari ini yang dapat jangkitan dari luar negara. Anda dapat saksikan kegembiraan Dr. Nur Hisham bersama pegawai kanan KKM pada sidang media COVID-19 di Kementerian Kesihatan Putrajaya semalam dengan memegang kad nombor 1 yang menunjukkan hanya satu sahaja kes positif COVID-19. Satu kejayaan yang cukup besar untuk kita rakyat Malaysia. Walau bagaimanapun, di sini juga ingatkan bahawa kita tidak boleh melupakan segala SOP, amalan norma baru yang kita mungkin dah biasa untuk kita adaptasi. Malah nanti kalau sekolah dibuka, kanak-kanak yang darjah 1 pun tahu apa itu SOP. Betul. Apa itu virus COVID-19. Mereka hanya menyebut kuman ya, tapi kena betul-betul beri penjelasan. Mereka mampu untuk menyebut itu sebagai COVID-19. Macam mana dengan semalam baru start kan Tabika? Arjuna anak saya contohnya diajak ke sekolah pada hari sebelumnya. Dia kata dia sakit. Dia ceritalah sakit tulang lah, sakit rambut. Alasan yang tak logik. Alasan Tapi lah. bila sampai sana tak nak balik pula. Bertemu juga rakan betul, satu terapi mereka. Betul. Jadi sebenarnya saya berbincang dengan banyak pakar kanak. Kalau kita masuk ke tadika contohnya, interaksi itulah yang akan menjana perkembangan minda mereka. Betul. Dan juga rata-rata yang telah pun buka sekolah pada 24 Jun lalu, iaitu mereka yang menduduki kelas peperiksaan tingkatan 5 dan tingkatan 6, kedatangannya mencapai 93% lebih kurang. Maknanya amat menggalakkan. Ini membuktikan lebih kurang 3 bulan lebih berada di rumah tu adalah salah satu benda yang mungkin mereka perlukan jumpa kawan-kawan dan sebagainya kan. Betul. Semalam 1 Julai pun macam tadi Fitri kata hantar anak kan ke Tabika ke Tadika ke kan. Saya tengok juga ada mereka terapkan nilai-nilai untuk mengajar anak kita tu cara pemakaian ketika berada di tempat awam. Contohnya pakai PPE. Sebab saya tengok ada pakai face shield. Kadang-kadang pakai face shield kan. Betul. Tapi
itulah ada yang cakap kanak-kanak ni kalau pakai face mask tu kadang-kadang mereka ni tidak biasa, seperti lemas dan sebagainya. Tapi kita tengok ada kanak-kanak tu dia menggunakan pemudah cara pakai face shield. Face shield tu lebih selesa lah untuk Cuma kanak-kanak. sekarang ni saya yang tertekan sebab anak saya yang banyak Mengapa tu? memberi arahan. Cuci tangan terutamanya. Dia ingat bagus kita lah lah, dia macam ingat tu. kita. Kita dah masuk rumah kita dah buat persediaan kan. Tapi jangan sentuh baby. Jadi mereka sendiri yang menjadi Lebih cakna. mak nenek dalam rumah. Okeylah tu. Okey, NST pula. NST pula ini tentang berita gembira untuk sekolah. Sekolah ready to start. After about 4 months away due to the COVID-19 pandemic, many students are excited about the prospect of returning to school in two phases in July 15 and 22nd. Dan kita sedar bahawa ada 3 model yang diperkenalkan. Model yang pertama melibatkan single session. Model yang kedua 2 session model. Dan model yang ketiga ia melibatkan pergantian ataupun penggiliran. Jadi rotation model ini juga praktikal untuk sekolah yang ramai tetapi tidak melibatkan pelajar yang ada perpisaan seperti Ketara 5 dan Ketara 6. Jadi priority will be given to Form 4 students as they are preparing for next year SPM. Itulah kita harapkan supaya memang ada yang mendakwa bahawa pembelajaran dalam kelas ataupun secara online ini tak begitu berkesan ya. Dan cuba kita bayangkan mereka yang tak ada akses kepada teknologi ataupun mereka yang terpaksa berkongsi kalau orang tu ada 8 anak, telefon hanya satu, mungkin kategori fakir miskin ke. Betul, banyak kekangan untuk meneruskan pembelajaran dalam talian. Dan alhamdulillah mereka boleh bersua muka bersama dengan guru-guru untuk memulakan persekolahan 15 dan juga 22 Julai merupakan tarikh penting untuk pelajar-pelajar yang akan bersekolah. Dan semalam di berita utama pun kita tengok ada tandas yang gunakan lampu isyarat. Okey, jadi siapa yang ada dalam tu hijau boleh masuk. Kalau dah merah semua tu tak boleh masuk. Tak boleh masuk lah. Okey, menarik. Menarik juga. Dan kita tahu bahawa kita perlu ada satu persediaan mental dan juga fizikal. Contohnya macam kanak-kanak nak mula sekolah balik kan 15-22 ni kena periksa baju sekolah mereka juga. Sebab dah hampir 4 bulan tak bersekolah, mungkin berat badan mereka akan naik. Jangan nanti last minute alamak baju tak muat dan sebagainya kan. Itu persediaan tu penting juga. Okey, jom kita kongsikan yang menarik di Harian Metro. Sebenarnya ini perkara ataupun berita yang tak menarik untuk digosikan tetapi inilah dia realitinya di mana bot karam di badai ribut Tekong meracau ya. Tekong bot yang terselamat dalam tragedi bot terbalik Isnin lalu masih lagi meracau dan juga berkali-kali menyatakan kesesalan beliau kerana gagal untuk menyelamatkan mangsa yang meninggal dunia. Azhar Mat Nisah 48 tahun kini dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II dan berada dalam keadaan yang mana meracau dan sebagainya dan masih lagi dipantau oleh pihak hospital dan beliau masih lagi trauma. Isterinya Halifah Muhammad Nur berkata sehingga kini suaminya belum mampu untuk bercakap dengan tenang mengenai apa yang berlaku. Katanya sedih ya melihatkan keadaan suami yang emosinya masih lagi tidak stabil. Sekejap dia kata suami saya ni selalu menangis dan juga dia selalu mengatakan kesesalan kerana tidak dapat menyelamatkan nyawa-nyawa yang berada di dalam bot berkenaan. Dan untuk pengetahuan kalian di luar sana, 20 orang ni yang pergi untuk bercadat sotong ataupun memancing, yang mana kejadian itu mengakibatkan 20 individu yang berada dekat dalam tu, 12 berjaya diselamatkan. 5 ditemui lemas dan 3 lagi masih lagi hilang. Dan kita doakan agar yang masih lagi hilang tu selamatlah ditemukan oleh mungkin tekong-tekong bot dan sebagainya. Kita doakan yang terbaiklah ya. Tapi itulah dia. Kita tahu bahawa sekarang ni kalau dekat Terengganu sekarang ni memang musim untuk cadat sotong. Kan kalau nak pergi kat laut sebagainya kita kena tengok keadaan cuaca juga. Tak menentu. Tapi itu ada. Ni dengan ceritanya dia dah lihat dah keadaan cuaca ikutkan baik tetapi itulah dia cuaca kita tak tahu kan. Betul. Tuhan yang tentukan. Sama seperti kalau sebelum ni saya bekerja, ramalan cuaca itu hanyalah satu guideline ataupun ramalan sahaja. Ianya tidak akan 100% 100% tepat. Betul. Apapun kita harapkan yang terbaik dan juga kita doakan segalanya berjalan dengan lancar, dipermudahkan. Amin. Okey, itu dia perkongsian menarik di Akhbar Harian pada hari ini. Sesuatu ingin dikongsikan? I Can See Your Voice Malaysia. Ya, musim ketiga diteruskan lagi. Kalau anda penyamar ke penyanyi sebenar? Saya pastinya penyamar. Saya juri. Okay. Minggu ini kita akan bersama dengan Nita, Fizo Omar dan Bakish Khan yang akan dibantu oleh Yusri Abdul Halim, Jihan Musa dan Mac Adam dalam sesi mencari penyanyi sebenar dalam I Can See Your Voice musim yang ketiga. Bahagian kedua 5 Julai 2020 pada jam 9 malam di TV3. Jadi jangan lupa untuk bersama mereka dengan keriangan
dan sensasi hiburan. Ya, apa yang kita dapat saksikan musim ketiga ni lebih banyak drama-dramanya, lebih banyak menariknya. I Can See Your Voice Malaysia musim ketiga. Dan juga ini peluang kepada anda semua mereka yang bersuara sedap, yang penyanyi betul-betul penyanyi itu mungkin akan dinobatkan sebagai penyanyi dan mempunyai peluang untuk bersama dengan syarikat rakaman. Ini antara platform yang baguslah ya untuk kita mencungkil bakat-bakat baru. Contohnya macam Petri nak cari penyanyi baru, inilah dia platformnya. Penyanyi lama pun beratur tunggu dia. Tapi ramai yang berbakat tengok. Betul, ramai yang berbakat. Umur 18-19 yang macam taraf anak kita dah tu. Anak saya lah. Orang muda lagi kan. Anak kita coming soon. Okey, itu dia. seterusnya ini bagi mereka yang mungkin menyukai cendol. Tapi yang istimewanya cendol ni cendol 5 benua. Mula-mula saya ingatkan dia adalah gabungan antara benua-benua lah. Ini daripada ada rempah kari India ataupun makanan dari Peru. Tapi ini bukan. Ini sebenarnya gabungan 5 perisa iaitu strawberry, coklat, dia ada apa lagi? Ada keladi, pandan. Okey, kalau dalam elemen cendol ni, yang mana anda akan lebihkan kalau makan? Kacang merah. Kacang merah? Saya gula Melaka je. Sikit manis lah. Saya suka manis-manis sikit. Kalau saya pasti limpahan lengkong. Tahu tak lengkong? Tahulah. Tahu. Tapi di jarang. Johor panggil apa? Lengkong lah. Lengkong. Okey, ini dia cendol 5 berdua, macam-macam bersih kami bertiga ni, tapi anda saksikan dahulu cendol 5 berdua yang terletak di Kuang, Sungai Buloh, Selangor bersama dengan wartawan Najwa Adlina Azmi. Ya, jom. Malaysia amat terkenal dengan elemen makanan yang dapat menyatu padukan pelbagai kaum. Jika sekali pandang, ramai yang menyangka ia adalah cendol biasa. Namun, inovasi cendol variasi perisa ini mempunyai pengunjung tetap kerana keunikannya. Terletak di Kuang, Selangor, gerai cendol ini memiliki daya tarikan sendiri yang mampu menambah hati setiap pelanggan pada suapan pertama. Mempunyai 5 perisa istimewa iaitu pandan, strawberry, mangga, coklat dan keladi. Cendol 5 benua ni, elemen yang penting lah saya nampak untuk setiap cendol yang kita hasilkan tu mesti ada rasa santan dia, gula merah, gula Melaka. Yang paling penting cendol dia lah. Kita ada 5 rasa yang berbeza. Saya satukan menjadi satu cendol dalam satu bekas dan saya akan letakkan satu skop aiskrim untuk membagikan rasa lemak, berkrim dalam satu mangkuk tu. Menurut Nur Hazlin, nama cendol 5 benua adalah hasil cetusan idea dari salah seorang pelanggan tetapnya kerana melihat kombinasi bahan, warna dan kepelbagaian perisa dalam cendol ini. Jadi saya membuka kontes pada customer saya yang diorang datang hari-hari. Saya open dekat mereka. Apakah nama untuk cendol yang terbaru yang saya keluarkan. So ramai yang komen-komen dekat situ. So kita tertarik dengan nama cendol 5 benua. Rosidah Atman merupakan pelanggan tetap dan setia sejak perniagaan cendol ini mula beroperasi pada tahun 2013. Alin kata bagi nama cendol kan. Lepas tu tengok banyak ada variasi tu. Lepas tu saja je lah kata cendol 5 benua lah. Kacang lah apa benda tu kan. Kata 5 benua lah kot. Tengok banyak. Tak rugilah beli. Menggunakan resepi tersendiri dan bahan yang berkualiti tinggi, gerai cendol ini sentiasa mendapat tempat di hati masyarakat pelbagai usia kerana rasanya yang cukup berlemak. Cendol di hadapan saya ini adalah antara cendol yang mendapat permintaan paling tinggi oleh pelanggan yang datang ke kedai cendol 5 benua ini. Kita ada cendol 5 benua, cendol coklat dan juga cendol durian. Menariknya, harga untuk setiap cendol ini berharga RM7.90 sahaja. Jadi, saya nak rasa macam mana cendol ni rasa, sedap atau tidak. Kebiasaannya, sebanyak 500 mangkuk cendol mampu terjual dalam masa sehari. Okey, sedap. Manis dia manis buah. Pulut dia lemak.
Santan pun saya kata alhamdulillah bagus. Selain dapat berkolaborasi sekaligus mencipta idea baru, dia berharap keenakan cendol 5 benua akan terus berkembang meniti di bibir-bibir masyarakat. Okey, itu dia cendol 5 benua yang terletak di Kuang, Sungai Buloh, Selangor. Kalau anda mungkin ada masa terluang nak pergi bersama dengan keluarga, bolehlah pergi ke Sungai Buloh, Selangor ini untuk mendapatkan RM7.90 sahaja satu bekas tu. Okey, itu cerita pasal cendol. Kali ini kita nak cerita tentang satu perkara yang lebih orang kata inisiatif maupun aktiviti yang dilakukan oleh komuniti ini amatlah membantu mereka yang memerlukan. Siapakah golongan dan apakah latar belakang penggerak komuniti negara ataupun PKN ini? Kita terus bersama dengan tetamu istimewa kami di studio MHI, Encik Nur Hizwan Ahmad, pengerusi penggerak komuniti negara wilayah Persekutuan. Selamat datang ke MHI. Terima kasih. Kali pertama di MHI? Ya, kali pertama di MHI. Terima kasih kerana diberi peluang. Okey, kita bercerita tentang PKN ataupun penggerak komuniti negara yang pastinya mempunyai idea, cetusan idea maupun inisiatif-inisiatif di belakangnya yang menjadikan ianya amatlah relevan dan membantu mereka yang memerlukan. Tetapi lebih untuk memahami penonton MHI untuk lebih faham tentang PKN. Silakan. Okey. Sebenarnya latar belakang PKN ini, penggerak komuniti negara ini, kita tubuhkan kerana kita merupakan, sebelum ini kami merupakan gabungan yang longgar, Loose Coalition of the NGOs, badan-badan bukan kerajaan yang berada di mana-mana. Cuma kita mengambil kesempatan apabila Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada waktu itu melaksanakan dasar komuniti negara pada bulan Februari 2019 yang dilancarkan kebetulan oleh Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu. Yang mana dasar ini saya lihat dan kami dan kawan-kawan kami yang bergerak dalam NGO ini lihat ianya sangat baik untuk kita dapat akhirnya menyatu padukan semua NGO yang ada yang mempunyai visi yang sama, yang ada misi yang sama untuk kita duduk dan kita bergerak dalam keadaan kita ada direction. Kita ada hala tuju. Jadi dalam dasar komuniti negara ini dia ada banyak kluster dia ada banyak objektif dia, cuma kami mengambil bahagian yang lebih kepada kerja-kerja kebajikan sosial dan kerja-kerja menyampaikan maklumat daripada pihak mungkin Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sendiri maupun inisiatif-inisiatif lain yang kerajaan buat. Siapa sasaran yang anda sasarkan dan lebih utama untuk inisiatif ini? Untuk inisiatif ini kami menyasarkan golongan B40. Golongan B40 yang khususnya tinggal di kawasan bandar macam saya di wilayah Persekutuan sendiri. Kita fokus kepada beberapa area dan sebab kalau kita tahu di kawasan penduduk-penduduk dari golongan B40 dalam kawasan wilayah Persekutuan ini banyaknya terdapat di PPR yang kebetulan juga merupakan sebahagian daripada kerja-kerja di Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Jadi kita dapat fokus membina bukan sahaja bantu kerajaan bina rumah tapi kita bina komuniti yang duduk di kawasan persekitaran itu. Okey, sebenarnya bila kita melihat kepada aktiviti dan juga inisiatif ini banyak yang dilakukan oleh badan NGO yang lain. Tapi mungkin PKN ini mempunyai idea tersendiri yang menjadikan ianya lebih dekat di hati mereka yang memerlukan. Baik. Okey, PKN ini sama juga sebenarnya seperti NGO lain. Tugas kami ialah untuk membantu komuniti. Cuma kelebihan kami inilah kami suka mencari teman-teman untuk bekerjasama. Jadi kerana kami ini mendukung dasar kementerian, mungkin kita lebih fokus kepada apa yang pihak kementerian walaupun kerajaan sekarang ini salurkan melalui pelbagai pakej seperti yang saya tadi sempat lihat MHI ni banyak pakej-pakej banyak perkara-perkara yang diketengahkan, cuma mungkin peranan kami lebih kepada membantu masyarakat dan menyampaikan maklumat daripada banyak pakej prihatin sampai ke hari ini pakej penjana. Pakej yang mungkin tidak diketahui oleh mereka yang anda sasarkan kan? Bagaimana? Apakah antara medium yang untuk menyampaikan kepada mereka, untuk memberitahu kepada mereka yang telah dilakukan oleh tim PKN sendiri? Okey, tim PKN sendiri kami berada di seluruh negara sebenarnya. Kami lebih kurang 165 pasukan kami di seluruh negara. Jadi dari segi menghantar ataupun menyalurkan maklumat itu tidak menjadi masalah. Cuma apabila kita dapat satu perkara yang kita sahkan benar, kita sebarluaskan di kalangan komuniti melalui PKN di setiap kawasan tersebut. Dan contohnya kebun komuniti. Sekarang ini banyak yang mungkin belum mengetahui tapi mungkin ada yang dah tahu. Kerajaan mempunyai pakej untuk membantu kebun-kebun komuniti yang dilakukan walaupun di kawasan bandar, walaupun di kawasan yang kecil. Ini melalui Kementerian MOA. Melalui Kementerian MOA. Mereka ada borang dan ada bantuan itu. Jadi kebanyakan mereka yang bertani di kawasan bandar ini tak tahu bahawa pakej ini ada. Tapi sebenarnya ada. Jadi itulah antara tugas kami untuk menyalurkan maklumat ini kepada komuniti. Okey, menarik. Dan juga
sebab anda menjadi antara individu yang sentiasa berada di tengah-tengah laluan yang bantuan kerajaan mahu berikan kepada mereka yang disasarkan. Anda berada di tengah-tengah untuk membantu. Jadi apa antara yang trending ataupun yang menjadi pilihan, yang menjadi kemudahan kepada mereka yang disasarkan ini, yang seperti yang anda tahu? Okey, seperti yang saya tahulah, kita bukan saja bekerja dengan pihak kerajaan, kita bekerja dengan badan-badan korporat yang menyumbang, kita bekerja dengan yayasan yang membantu. Okey, cuma kelebihan yang saya nampak lihat, penerima ini kalau kita beri barang-barang makanan dan sebagainya, mereka sudah agak biasa, dan kadang-kadang waktu kita beri beras tu, contohnya ada 4-5 kampit beras lagi dekat rumah mereka. Tapi pada waktu PKP ni saya nak fokus sekitar COVID-19 ini, mereka kebanyakannya hilang punca pencarian. Jadi kita cuba bantu mereka dari segi untuk bagaimana mereka dapat, kalau tak boleh pun kekal dengan pendapatan lama, bagaimana kita boleh bantu mereka untuk sekurang-kurangnya mendapat sedikit pendapatan. Dan jadi ini kami bekerjasama dengan beberapa pihak ni, macam ada gambar dekat skrin ni saya dapat lihat tadi, menjahit PPE. Mereka dibayar certain amount untuk jahit selai PPE, dan kemudiannya PPE ini kita salurkan pula kepada agensi kerajaan ataupun frontliners kita yang memerlukan. Okey, sekurang-kurangnya mereka dapat membantu untuk menjana pendapatan di musim PKP. Itu yang menjadi idea utama. Okey, cukup menarik kerana ada komuniti yang ingin membantu dan juga menyalurkan, memberitahu maklumat dan sebagainya. Harapan daripada PKN sendiri buat mereka di luar sana yang mungkin inilah masa ataupun inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh mereka. Baik. Harapan saya kepada seluruh rakyat Malaysia sebenarnya, kewujudan NGO yang berada di dalam kawasan kita ini sepatutnya kita raikan, dan saya memang cukup berterima kasih dengan sambutan yang diberikan oleh mereka yang ingin menyumbang tetapi tidak tahu cara untuk menyalurkan. Cuma sumbangan ini perlulah disambut oleh komuniti itu dengan turut menggalakkan komuniti untuk berada bersama-sama di dalam NGO, dan sambut kehadiran NGO ini, melihat untuk mereka melihat kami sebagai sebahagian daripada komuniti. Kerana kehidupan norma baru ini, kita tidak boleh hanya menjaga diri kita dan keluarga, tapi kita juga perlu melihat kepada keseluruhannya. Komuniti adalah kita, common unity, itu yang kita perlu dapatkan dan kita perlu sadarkan kepada rakyat. Ini adalah cara baru hidup kita, peduli persekitaran. Betul, bukan kita sendiri, sebab kita jaga kita sekarang ini. Bila Encik Nur Hizwan bercerita tentang bagaimana badan NGO itu sebenarnya penting untuk memastikan saluran itu ditempatkan di tempat yang betul. Kan, terima kasih banyak-banyak, syabas dan juga tahniah diucapkan kepada Encik Nur Hizwan sendiri dan juga tim penggerak komuniti negara. Semoga terus maju, semoga terus mendapat rezeki yang melimpah ruah kerana membantu. Ini adalah salah satu perkara yang cukup murni, terutama sekali bagi mereka yang sesak dalam keadaan PKP ini. InsyaAllah. Okey, terima kasih sekali lagi Encik Nur Hizwan Ahmad, pengerusi penggerak komuniti negara wilayah Persekutuan. Okey, itu dia perkongsian setakat ini di MSI. Kita ingin berehat seketika. Kembali selepas ini akan ada trend berkebun di kota seperti yang dikabarkan tadi di awal siaran. Segalanya selepas ini di MSI. Kalau ada pasal tani masa tu, dia orang nak yang ni juga. Kalau ada tak apa, masalahnya yang tak ada kita nak ambil mana kan? Nak yang segar ni, yang bau petik. Petiklah mana yang ada. Keharmonian penduduk di kampung Datuk Keramat ini begitu terselah dan menjadi simbol mufakat apabila mereka mengusahakan kebun bandar sejak tahun 2014 sehingga hasilnya menjimatkan belanja dapur dan kini menjana pendapatan sampingan. Zalia Ahmad antara pekebun yang menanam tanaman seperti bayam merah, kunyit dan tumbuhan yang khusus diguna pakai untuk memasak. Mula makcik sebab minat kan, sebelum ni arwah suami dia memang landscape kat rumah-rumah orang. Jadi makcik pun ikutlah sama, suka kat rumah tu tempat tadi tu, tanam kunyit ni dia orang beli. Lama-lama ajar ni konsimah. Cik kita dah ada yang baru ni, kita tukar tempat. Dia pejabatlah situ kan. Cik ambil alih sini. Ada pelok-pelok lain lagi. Berpanjanglah terus sampai sekarang. Sayur tu hari-hari orang tanya, telefon kat rumah. Kata baru naik. Sebab acik ni banyak sayur lah. Selaku pengerusi kebun bandar di sini, Muhammad Ali Abdullah bangga akan pencapaian dia dan ahli kumpulan kebun bandarnya. Kita sekarang ni dah berjaya daripada menanam sayur-sayuran dan ataupun herba-herba, malah kita telah mengeluarkan hasil daripada tanaman kita itu sendiri. Baru-baru ni kita telah
dikunjungi oleh Menteri Pertanian Malaysia. Dia telah memberikan harapan kepada kami dan telah pun menganugerah kepada kami geran. Janggal rasanya apabila melihat tanaman-tanaman hijau ini menyapa pandangan kami kru penerbitan MHI apabila tibanya di kawasan perumahan ini. Dan saya difahamkan oleh penduduk di perumahan Sri Perlis 2 ini, mereka akan mula bercucuk tanam seawal jam 7 pagi hingga ke 12 tengah hari. Dan setibanya waktu petang pula, mereka akan bermula jam 5 petang hingga ke 7 malam setiap hari. Usaha mereka di sini turut dibimbing Dr. Juju Nakasha, pensyarah kanan Fakulti Pertanian daripada Universiti Putra Malaysia, UPM. Kita punya kawasan sangat terhad dekat sini. Jadinya komuniti di sini kita gunakan pelbagai sistem, pelbagai kaedah untuk kita mengoptimumkan kawasan yang memang kecil. Kata memang kawasan mana memang kecil kan, dia punya untuk melakukan aktiviti pertanian. Kesungguhan mereka menjayakan projek ini sekaligus mengubah imej kawasan terbiar kepada kebun bandar yang menghasilkan tanaman bebas racun. Projek yang pernah mendapat bimbingan Jabatan Pertanian itu kini mempunyai 9 plot tanaman dengan setiap satu berkeluasan antara 0.9 hingga 15.5 meter persegi. Dengan memperlihatkan kehijauan suasana perumahan begitu menenangkan, biarpun lokasinya terletak beberapa meter dari Plaza Tol dan jalan raya utama. Kemufakatan penduduk itu menghidupkan amalan pertanian bandar yang biasanya hanya dapat dilihat di kawasan kampung. Namun kini ia turut hidup di kawasan kediaman yang terletak di Bandaraya, Kuala Lumpur. Ya, saya rasa setiap komuniti ataupun penduduk yang berada tidak kiralah sama ada di kampung ke ataupun kita berada di bandar ke harus mencontohi apa yang dilakukan oleh penduduk di perumahan awam Sri Perlis 2 Kampung Datuk Keramat itu ya. Dan kalau kita lihat ni berbudi pada tanah ini, tanah itu tidak tipu. Itu adalah peribahasa yang boleh kita ambil untuk kita mungkin menggalakkan kita untuk berkebun. Macam yang saya cakap tadi, berkebun ini tidak kira sama ada kita ni berada di mana-mana sahaja. Mungkin kita lihat bahawa tak bolehlah kan kita duduk kat bandar kawasan terhad, itu bukan satu lagi masalah untuk kita untuk berkebun. Jadi kita nak berbicara tentang topik kita pada hari ini tentang kebun ini. Jadi bersama dengan saya sekarang yang tidak asing lagi lah kan, bab kebun yang apa semua kena tanya dekat dia lah sebab dah memang pakar dah dalam bidang ini. Kita bersama dengan Desmond Ho, Pereka Taman. Terima kasih Fazli. Sama-sama kan. Tapi sebagai permulaannya mungkin Cik Desmond boleh kongsikan kan, sebab ini mungkin boleh menarik perhatian ramai untuk memulakan diri menceburi bidang tanaman ini. Apa yang seronoknya kita ni bercucuk tanam? Banyak keseronokan actually. Untuk ada orang dia dapat kenikmatan lain daripada yang lain. Yang ada orang tu dia nak dapat hasil. Dia dapat hasil bukan saja dalam pada boleh makan, tapi hasil pun boleh nampak bunga ke daun yang tumbuh. Dia nampak pertumbuhan, dia dapat kenikmatan. Betul. Tapi ada orang tu kenikmatan dia datang daripada tengok orang lain buat kerja. Bila dia buat dia dah cantik, dia pergi sana dia tengok. Dia dapat kenikmatan juga. So banyak jenis keseronokan yang boleh datang daripada tanaman ni. Yalah, bermula mungkin kita lihat kejiranan itu kan. Tengok jiran sebelah, cucuk tanam, kita rasa macam timbul niat kan untuk kita memulakan tanaman ini. Sebab apa? Kalau tanaman yang kita tanam ini baguslah sebab kita tahu bagaimana penghasilannya, tidak menggunakan bahan-bahan kimia kan. Ianya secara organik kan. Okey, jadi Desmond boleh kongsikan sebab kita lihat ya, tanaman ini selain daripada kita mendapatkan hasil, dalam masa sama juga ianya mencantikkan pemandangan dekat persekitaran rumah kita, Desmond. Ya, selalunya kalau pokok-pokok hiasan, selalunya dia mencantikkan rumah-rumah kita. Tapi bila waktu PKP ni ramai orang yang tanam pokok-pokok seperti pokok makanan, macam pokok ulam lah, pokok pandan yang diguna di dapur. So pokok-pokok ni selalunya dikategorikan dalam konteks dia tak cantik. Nampak? Tak cantik. Dia macam so ada tu yang dia cuma fokus pada nak keluarkan hasilnya. So dia tak kisah pasal
di mana dia tanam. Kadang dia ambil tongcak yang ada lah, apa baldi lah, apa semua dia taruh tanah aja tanam. Itu sebab pokok-pokok ni cuma ditanam di belakang rumah. Dia letak kat belakang je lah. Sebab tak cantik dia punya bahagian luar kan. Tetapi dia macam gadis kampung. Belum disolek, belum dipakaikan baju. Jadi sekarang ni Desmond nak tunjukkan nak solekkan jadi cantik kan? Jadi bagaimana Desmond? So sekarang kita boleh gunakan. Kadang senang je gunakan apa yang ada di dapur kan. Periuk ke, belanga ke. So kita macam pandan ni. Kita letak aja macam ni kan. Dan ini untuk pak choy, kita ada untuk sandwich lettuce, kita boleh gunakan, ya, atau mint, ni mint, daun pudina, pudina. So masukkan sekali, and then dah, you sudah ada. Nampak tak? Dia ada gabungan dia kan? Ya. So kadang kita ada macam gelas air panas, kita petik ni apa, mint. Masukkan saja, dia jadi tea. Jadi pendek ceritanya kan, segala tanaman yang kita telah pun buat yang kebiasaannya dahulunya kita letak di bahagian belakang, mungkin dia punya luarannya tidak cantik, kita boleh letakkan gabungan antara tanaman-tanaman tersebut di atas meja makan pun boleh. Ya. Makanan pokok-pokok macam ni bukan saja makanan untuk jasmani, tapi untuk rohani juga. So pandangan bila kita pandang cantik, kita boleh buat dekorasi. Kita pun akan rasa gembira. Betul. Dan dapat ketenangan kan. Desmond, ada yang mengatakan tadi, Fetri pun ada cakap, Ani pun ada cakap kan, ni tangan panas, tangan sejuk ni. Ada orang cakap, ni tak menjadilah, tangan saya ni panas, tak menjadi. Macam mana Desmond melihat perkara ini? Ya, kalau waktu malam tangan sejuk lah. So, panas dan sejuk sepatutnya tidak ada sebab kalau selalu kita cakap tangan kita panas, sebab kadang ada tu sebab dia dah penat atau dia tak suka lagi nak menanam atau dia nak bagi excuse, dia nak bagi alasan. So dia cakap tangan dia panas. Okey, dia tak payah buat lagi. So isteri dia kena buat lah atau suami dia kena buat. Orang lain kena buat pula kan. So sebenarnya sekarang kita ada Google. So kalau kita nak tahu tentang pandan ni, macam-macam kita boleh tahu. Sekali klik saja kita akan tahu macam mana nak jaga, di kawasan mana perlukan matahari terik ke atau tempat redup ke, baja macam mana, semua kita boleh tahu. Ya, jadi maknanya kat sini tak ada alasan lah kalau nak bercucuk tanam kan. Jangan cari alasan sebab sekarang ni Google je kan ada bagi ilmu pengetahuan tentang tanaman ni. Baik, kita dah tahu dah sedikit sebanyak tentang informasi pengetahuan tentang tanaman ini, tapi mereka mungkin tidak mengetahui sangat tentang macam mana cara penjagaannya kan dengan kawalan serangga perosak. Bagaimana Desmond? Okey, selalunya untuk makanan ulam-ulam ni, saya galakkan gunakan kaedah-kaedah organik macam natural. So ini pun kita boleh dapat banyak online, kita boleh tahu dan kita boleh cuba. Kadang-kadang guna ni apa, bawang putih, guna ni daun neem. So macam mana adukan, kita campurkan dia, spray, atau bila kita tempat yang kita nak tanam sayur-sayuran ni, kita bersihkan dulu. Dan selalunya rumah kita tu jauh daripada kawasan-kawasan kotor dan kita tidak ada masalah-masalah pest macam serangga perosak ke apa tu. So then kita lagi satu idea adalah kita boleh petik hasil kita bila dia masa muda lagi. Kita gunakan ni konsep microgreen. So tidak payah tunggu sampai dia besar. So dia pucuk dia lagi sedap dan lagi rangup. Sebab kebiasaannya mungkin kita lihat kita nak ambil sesuatu tanaman tu, mungkin kita lihat ini tempoh matangnya belum lagi kan. Tetapi mungkin kita tidak tahu tentang pengetahuan tanaman ini dengan lebih mendalam lagi. Sebab apa? Sebab andai kata muda pun boleh makan juga kan. Sebenarnya banyak lagi penceritaan tentang tanaman ini akan dikongsikan bersama dengan kalian di luar sana ya. Sebab apa? Sebab sebentar lagi kita akan bersama dengan Desmond sekali lagi untuk ni terrarium ni. Terrarium ni pun salah satu daripada caranya untuk kita menenangkan diri kita kan. Tapi lihat terrarium ni, penyusunannya itu pun perlu tahu juga. Nak letak batu besar dekat mana, pasir kecil dekat mana. Okey, segalanya bersama dengan Desmond sebentar lagi kerana sekarang ini kita nak kongsikan ada salah satu bikisan yang akan saya kongsikan di mana Dato' Ooi Yeow Jin yang mana tidak asing lagi ya dalam industri muzik negara. Namun pada tahun 2015 komposer ini yang aktif sekitar tahun 70-an disahkan menghidapi Alzheimer. Jom kita saksikan bikisan ini kami anda.
Datuk Ooi Eugene sudah tidak asing lagi dalam industri muzik negara. Hasil sentuhannya sering menjadi pilihan penyanyi popular sekitar tahun 1970-an hingga ke 1990-an seperti Allahyarham Sudirman Haji Arsyad dan Rahimah Rahim. Menangis kesiangan. Namun pada tahun 2015, komposer yang aktif sekitar tahun 70-an ini telah disahkan menghidapi Alzheimer. Penyakitnya itu semakin serius dan telah mengganggu daya ingatannya. Oleh sebab itu, anak jati Pulau Mutiara itu kini memerlukan pemerhatian khusus di rumah. Selain menguruskan Datuk Ooi Eugene, isterinya Datin Elaini Kau bersama 2 pembantu turut menjaga anak mereka Raymond Ooi yang menghidapi ketumbuhan dalam otak. Baru-baru ini tular kisah bahawa mereka memerlukan dana sebanyak RM65,000 bagi tujuan pembedahan anak mereka itu. Kisah legenda ini turut mendapat perhatian daripada Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air. Hujung minggu lalu, ahli lembaga pemegang amanah Datuk DJ Dave dan Datuk Nancy Foo hadir menziarahi maestro muzik itu di kediamannya yang bertempat di SS23 Petaling Jaya. Dalam lawatan itu, yayasan telah menyampaikan sejumlah wang tunai bagi meringankan beban yang dihadapi komposer terkenal ini. Minggu lepas, mereka memerlukan kewangan untuk pembedahan. Dan kami di yayasan buat mesyuarat dan kami berbincang dan kami rasa walaupun telah kami memberi bantuan dulu, tetapi ini mustahak. Jadi kami berbincang dan telah menyumbang sedikit banyak bantuan pada mereka. Bagi Datin Elaini, lawatan daripada yayasan ini memberi kelegaan buat dia sekeluarga. Walaupun suaminya kini tidak lagi ingat akan rakan seperjuangannya, namun kunjungan mereka sedikit sebanyak memberi semangat kepadanya dalam meneruskan kehidupan seharian. Saya very happy. Banyak orang sayang Eugene, sayang our family. Terima kasih banyak. Itu people all they help me. Saya terima kasih TM TV3 and a lot of the music line they do the concert to donation money to tolong saya rumah. It make me very happy and very proud. Our friend all so friendly and so kind. Dengan bantuan yang diterima daripada yayasan dan hasil sumbangan orang ramai, anak Datuk Ooi kini boleh menjalani rawatan dan pembedahan pada bila-bila masa. Demikian kami Endah yang mengangkat Ooi Eugene, nama yang cukup sinonim dengan TV3, muzik handalan yang telah pun dibawakan khas untuk anda. Moga ada sinar untuk keluarga Ooi Eugene. Baik, kita nak berbincang pula tentang batur khas Ibu Tunggal, BKIT, yang mana kita setiap hari buat Ibu Tunggal juga antara individu yang bergolak dengan perjuangan untuk besarkan anak-anak ya dengan keluarga yang terhad. Jadi ini masa untuk kerajaan membantu. Dan kita nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih, Datuk. Ya, sama-sama. Baik, kita melihat Ibu Tunggal ni antara nadi yang menggerakkan ekonomi. Ya. Mereka berjuang, mereka wanita tabah, wanita besi yang menempuh pelbagai dugaan sebab ada zuriat yang ditanggung. Dan amat perlu pada kerajaan untuk membantu melonjakkan lagi peluang-peluang untuk mereka. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya dapat YB beri sikit komen tentang pakej penjana yang juga merangkumkan Ibu Tunggal dalam penerima faedah. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MHI yang menjemput saya untuk bersama pada pagi ini. Kita pertama kali kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita, Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang telah mengumumkan Pelan Pemulihan Ekonomi ataupun yang dipanggil penjana, terutama untuk kumpulan SASA di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang melibatkan kos hampir 150 juta. Alhamdulillah. Dan di antara bantuan yang diberi, di antaranya ialah bantuan khas kepada Ibu Tunggal, yang mana diberi bantuan one-off sebanyak RM300 kepada Ibu Tunggal yang layak.
dan pendaftaran dibuka daripada sekarang sehinggalah 31 Oktober insya-Allah. Dan begitu juga bantuan penjana ini kepada OKU, golongan OKU yang melibatkan 190,000 golongan OKU yang berdaftar dengan JKM, dan begitu juga bantuan khas pengurusan taska yang melibatkan 100,500 kepada taska di rumah dan juga RM5,000 kepada taska di tempat kerja. Begitu juga bantuan penjana untuk golongan sukarelawan, iaitu program khas untuk home help service di mana diberi kepada 2,000 orang sukarelawan dengan one off RM300. Termasuk juga bantuan khas pembendaharaan kepada badan bukan kerajaan ataupun NGO yang melibatkan kos RM5 juta dan juga bantuan khas kepada insentif khusus asuhan dan didikan awal kanak-kanak permata yang mana melibatkan 10,000 peserta. Ini alhamdulillah pelbagai insentif yang disediakan oleh kerajaan untuk membantu golongan sasar di bawah kementerian yang terkesan dengan COVID-19. Baik, Webby, kita berbincang tentang ibu tunggal. Mungkin ada takrifan yang lebih meluas, termasuk kita bimbang juga ibu tinggal ya. Yang kriteria yang sukar, yang payah, yang mungkin ada ujian tertentu. Jadi bagaimana definisi yang diberikan ataupun diluaskan lagi skop penerimaan itu sendiri? Kalau kita melihat dalam Pelan Tindakan Pemerkasaan Ibu Tunggal 2015 hingga 2020, definisi ibu tunggal ini adalah wanita yang menjadi ketua keluarga. Ada sama ada mereka ini adalah seorang balu yang kematian suami ataupun yang berpisah bercerai dengan suami yang mempunyai dalam tanggungan mereka anak yang belum berkahwin, ataupun mereka ini seorang ada suami tetapi suami sakit terlantar, ini juga dikategori dengan ibu tunggal juga. Bukan ibu tunggal, maknanya mereka ketua keluarga wanita. Dan yang seterusnya ialah mereka yang tak pernah berkahwin tetapi ada anak yang dipelihara, ini juga termasuk dalam kategori ibu tunggal. Baik, jadi pemilihannya mungkin ada kriteria yang digariskan? Ya. Kriteria yang kita ada beberapa kriteria yang kita pilih, terutama mereka yang berpendapatan bawah daripada garis kemiskinan, iaitu 960 buat masa ini insya-Allah. Dan mereka ini mempunyai tanggungan, anak yang masih belum berkahwin yang masih menjadi tanggungan mereka, dan bagi mereka yang ada suami tapi suami yang tak dapat bekerja, ini juga mereka yang layak memohon. Jadi saya menyerulah supaya semua ibu-ibu tunggal di luar sana ataupun wanita yang menjadi keluarga yang layak supaya mengambil kesempatan ini. Ini adalah ruang yang kerajaan sediakan. Kerajaan memahami kesusahan yang dihadapi oleh ibu tunggal, terutama sekarang dah mula buka sekolah. Kita lihat bagaimana tekanan yang dihadapi, apalagi dengan kesan pandemik COVID-19 beberapa bulan, mereka terputus pendapatan, mereka tak dapat bekerja. Inilah bagaimana keprihatinan yang telah ditunjukkan oleh kerajaan. Mereka bagaimana kita merasai kesusahan, tekanan yang dihadapi terutama golongan wanita di kalangan golongan B40 ini. Tapi jumlahnya sama ataupun mungkin kategori A yang anak 1 contohnya kan? Ya, saya. Mungkin ada yang anak 8, apakah disamaratakan jumlah itu ataupun ada pertimbangan lain? Dia ada pertimbangan. Jadi buat masa ini kita mengharapkan supaya sebab kita ada pelbagai bantuan di bawah Kementerian Wanita. Kita ada juga bantuan untuk golongan pesakit terlantar, kita golongan untuk orang tua. Kita ada juga bantuan kepada anak-anak yatim. Jadi maknanya mereka boleh memohon mengikut sebagaimana yang telah ada dalam peraturan yang sedia ada, dan yang bantuan ibu tunggal ni adalah satu bantuan khas yang telah diperuntukkan di bawah penjana untuk membantu ibu tunggal yang terkesan dengan COVID-19. Ya, mungkin Alang Wabi di sini juga nak bertanya mungkin akan datang ya. Mereka ada dibantu dari aspek kewangan ataupun peluang pekerjaan. Mungkin ada juga ruang untuk membantu mereka dari segi emosi ya. Mungkin kerana ketika berlangsungnya PKP ada yang terkesan dengan tak dapat berniaga, juga memerlukan emosi dari segi
pelbagai desakan. Ada ruang ke arah itu. Ya, sebenarnya di bawah Kementerian Wanita kita banyak ruang-ruang yang kita sediakan untuk membantu. Kita ada pakar-pakar kaunselor kita dan kita ada talian kasih kita yang sentiasa beroperasi 24 jam bagi keluarga-keluarga yang berdepan dengan masalah. Dan bagi mereka yang berdepan dengan tekanan ataupun berbagai isu yang dihadapi, kami sangat berharap supaya berhubung dengan pegawai kita. Kita ada pegawai di peringkat pegawai kebajikan masyarakat di peringkat daerah. Kita ada juga pejabat di peringkat negeri. Dan di bawah LPPKN kita ada menyediakan pelbagai program untuk membina kepimpinan dalam keluarga, untuk membina jati diri. Kita ada kursus-kursus kekeluargaan. Semua ini adalah pakej lengkap yang kita sediakan untuk memberi motivasi kepada keluarga-keluarga yang bermasalah. InsyaAllah. Jadi moga-moga program ini akan memberikan satu lagi motivasi yang hebat untuk mereka. Tanda mereka ini ada pihak ataupun ada kerajaan yang sentiasa membantu. Jadi bila dijangkakan bermula agihan dan kaedah pengagihannya? Ya. Agihan akan bermula daripada Julai hingga November dan bagi mereka yang sudah berdaftar di bawah senarai JKM, insya-Allah kita cuba sedaya mungkin untuk membayar sebelum Raya Haji ini. Ini sebagai tanda prihatin kita untuk kita memahami suasana keperluan yang ada. Jadi insya-Allah semoga sumbangan ini dapat dimanfaatkan kepada mereka yang sangat memerlukan. Ini antara tujuan pemerkasaan wanita ya. Ya. Sekalipun bergerak ibu tunggal namun ada pihak yang membantu dan juga mereka ini ada terbangkit inspirasi untuk kerja untuk keluar. Bersama juga kita berharapkan supaya lepas ini banyak program yang akan dirancang untuk golongan ibu tunggal ini. Jadi harapan YB kepada ibu tunggal supaya sentiasa jangan putus asa sebab kita masih ada sinar untuk bersama-sama dalam kebersamaan ini. Silakan Bapak. Ya. Saya sangat berterima kasih di atas keprihatinan kerajaan yang ada pada hari ini yang sangat peka dengan keperluan terutama kumpulan sasar kita. Kita memahami tekanan yang dihadapi oleh ibu tunggal. Jadi sebab itulah dalam depan dengan segala cabaran ini saya mengharapkan ibu tunggal ataupun ketua wanita keluarga yang berdepan dengan cabaran jangan putus asa. Kerajaan sentiasa bersama untuk membantu sedaya yang mungkin untuk berdepan dengan segala cabaran. Jadi sebab itulah bagi mereka yang layak berdaftarlah. Kita nak tolong tapi kalau tak daftar macam mana nak tolong. Begitu juga bagi mereka yang ada anak OKU. Sebenarnya sumbangan penjana ini juga kepada golongan OKU 190,000 OKU yang layak boleh menerima. Tetapi kalau anak tidak berdaftar dengan JKM maka kita tidak dapat membantulah. Proses untuk mendaftarkan itu akan dipermudahkan? Ya, kita boleh guna secara online. Ada yang tertera dalam skrin sekarang ini iaitu bagaimana kita nak mendaftar secara online. Begitu juga kalau di kawasan yang mungkin susah untuk mendapat liputan, kita boleh pergi kepada pejabat kebajikan masyarakat daerah yang terdekat. InsyaAllah pegawai kebajikan kita di sana akan membantu. Kita ada borang secara manual dan yang mudah, sebenarnya yang simple, yang tak payah pun. Jadi insyaAllah jangan takut. Ini adalah ruang yang terbaik yang kita boleh gunakan untuk sama-sama kita menjana ekonomi terutama yang melibatkan golongan ibu tunggal. Baik, di mana pun berada ada akses untuk mendaftar dan akan dipermudahkan demi mendapat manfaat yang telah diberikan oleh kerajaan. Terima kasih yang tak tinggal untuk YB Datuk Hajah Siti Zailah Muhammad Yusof, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat. Semoga ada cahaya yang bersinar untuk golongan ibu tunggal dan OKU untuk dibantu sebaik yang mungkin. Terima kasih YB. Terima kasih. Lepas ini kita akan bersama dengan seni terrarium yang menarik di mana Anin dan juga Fazli akan berkongsi sesuatu yang indah untuk anda sebagai terapi jiwa. Kembali selepas ini. Baiklah, kembali kita di Malaysia hari ini seperti yang dijanjikan. Tadi kalau kita dah bercerita tentang bagaimana untuk mereka yang suka bertani di rumah untuk berkemaskan lagi tanian pokok-pokok mereka itu. Betul. Kali ini kita nak bercerita tentang kaedah terrarium yang sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh setengah individu. Sekali lagi bersama dengan Mr. Desmond. Okey. Kalau cakap pasal tumbuhan tanaman ni, panggillah Mr. Desmond. Mesti tahu je. Tangan dia bukan saja sejuk, tapi tangan dia memang akan menjadi untuk semua tanaman. Okey, apa yang nak dikongsikan? Ya, actually sudah lama kita dengan MHI. I think about
15 tahun dulu kita dah buat terrarium dengan Saya masih program. sekolah lagi. Betul, sama lah. Okey, Mr. Desmond. Okey. Apa perkara pertama yang kita harus buat kalau nak buat ni terrarium ni? Yang kita perlu ada adalah bekas. Bekas. Dia kena memang bekas botol. kaca Ya, kaca sebab kita nak cahaya. So, plastik pun boleh, tapi yang transparent lah. Okey. So kaca lebih bagus. Ada perbezaan ke kualiti cahaya dia kalau kaca dengan plastik? Kalau dia clear, okey. Okey lah, as long as dia clear. Ya, jangan tinted ke apa lah. So dia boleh botol kicap ke botol apa pun kita nak buat pun boleh juga. Recycle je kan? Ya. So ataupun dia ada container, special container macam ni terrarium, ada banyak jenis. Okey. Konsep dia pun banyak juga. So tapi mula kita nak tanam, kita perlu tahu apa kontainer yang sesuai di nak letak di kawasan mana di rumah kita dan tanaman yang sesuai yang selalunya proportion lah, yang seimbang. Jangan pokok dia terlampau kecil atau terlampau besar. Oh, tu nak kena pandai juga kan? Ya, banyak betul. So contohnya kita dah kalau ada saiz ni, kita dah ada pokok-pokok macam ni, nampak pokok-pokok kecil yang kita dah ada. So, alah, cantiknya daun dia. Di terrarium ni, Desmond, dia ada dua kan? Satu yang terbuka, satu tertutup kan? Ya. Yang macam ni kita nak buat yang konsep yang macam mana? Yang ini terbuka dulu sebab senang dan budak-budak pun boleh belajar. So dia boleh merangsangkan lagi minat untuk nak tanam dan kreativiti mereka kan? Pokok-pokok ya. So mula pertama, pertama kita guna letak batu. Ya, batu untuk drainage atau aeration. Ini untuk satu layer bawah ni. Okey. Untuk bila kita siram air, ada air yang lebihan, dia akan turun ke bawah ni. Dan dia terperangkaplah dekat dalam tu. Okey. This layer. Oh, ni yang akan membantu untuk melembapkan tanaman. Ya, kita bukan saja lembapkan, kadang-kadang air kita tak nak air bertakung kan. So kita boleh nampak air dia kat bawah tu, then akar kita tak reput. Kalau tidak dia rendam dalam air, dia reput, senang reput. Okey, then next saya akan tunjuk macam ni. Next kita letak proses seterusnya tanah. Okey. So dia ada tanah terrarium yang sudah siap dibancur. So yang ini memang yang dah siap dibancur ya. Memang khas untuk terrarium punya tanaman. Ya. So dia ada campuran peat and then dengan pasir sedikit. So macam masak-masak juga. Kan? Okey, ni berapa sudu? So selalunya sukatan dia kita nak tahu di mana muka, di mana belakang. Kalau muka di sini, muka di sini, belakang di sini. So di belakang tu kita letak lebih tanah, so macam bukit. Okey. Dengan belakang kena lebihkan sikitlah. Oh, ini nak kena tahu ni. Dan senang saja kita masukkan pokok. So pokok yang dah pilih hari ini. Ini jenis tanaman apa ni? Okey, ini macam keladi. Okey. This is Dracaena. Ambil yang akar ini dia je. Pokok yang sesuai di dalam terrarium ada pokok yang suka kelembapan tinggi dan suka tempat redup. Macam mana kita nak tahu itu antara pokok-pokok yang sesuai untuk guna kaedah terrarium ni? Kalau kita cari, senang kita pergi kat nursery, kita cari tempat-tempat yang redup. Ada high tension, high netting. Yang bukan dapat direct sun. Yes. Oh, itu antara pokok-pokoknya. Ataupun kita boleh duduk, kita boleh cari di keliling rumah kita. Di bawah-bawah pasu ada pokok-pokok kecil, pokok-pokok macam fern, macam ni kecil-kecil. Senang kita boleh dapat cari. Guna lumut, Fittonia. Yes, kan? Lumut pun ada. Ni betul-betul. Okey. Okey, seterusnya prosesnya. So, kita masukkan pokok saja. Add drama. Drama bermakna kadang kita nak masukkan elemen-elemen batu ke. Ya, kita letak di belakang untuk tinggikan dia, buat macam bukit-bukit, buat macam natural. Seronok kan sebenarnya? Ya. So untuk kanak-kanak ini ada satu aktiviti yang sangat seronok sekali. Betul. Okay. Setiap terrarium ni mungkin ada jalan ceritanya kan. Kadang saya nampak ada rumah kecil dekat dalam terrarium tu. So kita kena add drama lah lepas tu. Ini macam terapi jugalah Ya. Untuk menenangkan. Suka drama ni tu Encik Ahmad Fitri Yahya. Oh, dia drama. Okey. So kita masukkan ni apa?
keladi pula. Pokok yang besar di tepi. Kita boleh kumpulkan pelbagai jenis tanaman tumbuhan jugalah dalam satu bekas. Boleh. Ke ataupun ada yang tak match macam ini pokok ni tak boleh dengan pokok ni. Macam ni. Kita sepatutnya pilih pokok daun yang kalau daun tajam dia mesti daun lebar, ada daun yang berwarna macam ni supaya dia keluarkan dia punya efek lagi. Ya. Tapi mereka macam kalau kita gabungkan tanaman-tanaman ini, keperluan cahayanya adalah sama. Ya, selalunya cuba ambil tanaman yang sama family. Bermakna kalau dia suka ni apa kawasan redup di situ gunakan tanaman-tanaman yang sesuai lah macam tu. Oh, boleh potong macam tu je akar dia? Boleh. Oh. Kita punya dah takut-takut macam nak potong kan. Sebenarnya boleh je. Kan? Okey. Tak kisah. So pokok-pokok dia ada tolerance yang tinggi ya. Ada kata kalau kita dah tahu dekat bahagian bawah tu tadi tu ada lebihan-lebihan air, Desmond, kan? Jadi kalau ada kata kita nak letak air lagi, jangka masanya tu bila tempohnya tu? Selalunya sebab dia gelas, dia boleh nampak kan? So, you boleh nampak dia kering atau basah. So, you pun boleh nampak air, kelembapan kat bawah ni. So, tanah yang kering selalunya dia, colour dia lighter a bit. Then, tanah yang basah dia darker. Dia lembap sikit. So, kita dah ready macam ni kan? Kan? Kita dah pokok kan? So, lepas ni kita nak dekorasi dengan batu-batu. Okey. Okey. Oh, maknanya 2 lapisan ni sahajalah untuk dia punya ni. Yes. Yang lain semua batu dan dekorasi. Ya. So, saya nak gunakan batu kecil ni yang macam pasir. Okey. Untuk kawasan depan ni dulu. Okey. So, saya just harap-harap letak je. sempatlah, kita ada 2 minit je lagi ni. Sukatan kita. Secukup rasa. Ya, macam masak-masak ya. Garam secubitnya. Secukup rasa. So, ini kita boleh laman. tukar tak? Ini laman di depan. Ya, boleh tukar, boleh. Terrarium ni, jangan sekat kita tanam dan nak taruh dia selama-lama. Kan kita tukar lepas sebulan, kita tak suka, kita tukar pokok lain. Then, okay, kita dah taruh sini. Okey. Kita boleh letak stepping stone. Stepping stone bermaknanya macam ni yang kita air drama. Taruhlah macam batu sungai ni. Ada macam-macam tu, ada gambar apa tu? Ayam itik semua ada ya sebenarnya. Itulah yang bila budak-budak dia nak lagi seronok. Ni. Comel. Ni ada ayam jantan. Ni ada ayam betina. Tu. Ini mungkin elemen di desa lah kot kan? Kita boleh letakkan untuk kita jadikan terrarium ni. Ni ada burung enggang. Burung pun kita boleh letak. Itu dia comelnya. So, bila buat ni, you akan rasa yang you macam orang yang kecil di dalam. Yang you tengah lari dengan bermain di sana. So, sangat-sangat mengasyikkan. Betul. Dan itulah mendatangkan satu jiwa kita yang tenang. Saya selalu cakap benda yang sama. Selalu kita makan banyak, kita spend money to buy food for our stomach, makan untuk jasmani. Tapi ini adalah untuk ini rohani. macam inner soul punya makanan. Okey, kita pun dah sampai ke penghujung segmen ini. Tapi ini dah siap dah kan? Dah siap lah tu kot. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Last. Ni. Ni yang tadi sekali lah. Comel batu dia. Kita boleh kanak-kanak boleh taruh mata macam ni, batu-batu. Okey. Then taruh dia di dalam kiri dan kanan. Ya, dia jadi hidup lah. Macam ada orang tengok. Oh, nampak tak? Okey, itu dia. Dah dalam masa siap. tak sampai 5 minit kot kan? Dah siap dah ini satu 5 minit. Itu dia. Ini 5 minit sebab kita berbual, memberikan penjelasan dan sebagainya, tapi sebenarnya ini kurang dari 5 minit kan? Ni. Terima kasih banyak-banyak Desmond. Banyak yang dikongsikan tentang pokok bertani dan juga terrarium dan sebagainya. Bolehlah anda cuba di rumah dapatkan informasi-informasi tentang tumbuh-tumbuhan ini untuk anda mungkin selepas ni menjadikan hobi pula di rumah. Ya, terima kasih Desmond. Okey, dan selepas ini kita nak lihat ya, tanaman yang kita tanam ini mungkin salah satunya tanaman berunsurkan ulam-ulaman. Dengan ulam-ulaman tu kita boleh jadikan sebagai makanan. Dan makanan tersebut adalah makanan yang berkhasiat. Okey, sekalinya dalam Malaysia hari ini sebentar lagi.
Okey Fazli, saya ada teka-teki untuk anda. Teka-teki, teka-tekuk. Teka dulu, apa ulam yang ada di depan anda ni? Saya nampak ada daun selom. Ya, sebab dah bagi tahu tadi. Kalau tidak, Min Pudina mana? Pudina ada, pegaga ada. Pudina kan, ulam pegaga. Pastinya banyak khasiatnya kalau kita makan ulu laman ni. Macam Hanif sendiri pun mengamalkan ulu laman. Saya memang favourite ulaman. Betul. Okey, sebelum tu kita kenalkan tetamu kita, Bibi Shamila Firna Sekandar Han. Wah, namanya. Okey, di sebelah saya ni dan juga di sebelah sana tu Cik Hamimi Syamsul Hamidun pengasas bersama untuk menu yang akan dibentangkan pada hari ini. Betul. Okey, apa menunya? So hari ini kita nak buat shawarma dad berulam. Shawarma dad berulam. Shawarma ni atau lain katanya wrap lah. Wrap ataupun apa lagi kata dia panggil? Donut boleh. Ataupun kebab macam tu lah. Sampai kita memang tak jumpa lah ulam-ulaman dalam shawarma betul, tak ada. So ini kita inovasikan. Inovasikan. Dia boleh sesuaikan rasa Melayu dan juga Malaysia. Betul. Baik, bahan asasnya. Okey, sebelum ni kan kita tahu kalau sebelum ni kita buat shawarma ni dengan salad kan. Salad pun salah satu ulam juga. Tapi kita gunakan ulaman yang ada dekat kalau kita pergi kampung, balik kampung apa kan kat rumah-rumah tradisional. Boleh petik je, diorang senang tanam. Yang ni memang senang tanam. Cocok dah boleh hidup dah kan. So kita gunakan hari ni kita gunakan 4 jenis ulam lah. So kita ada ulam raja, daun pudina, daun pegaga dan juga kita ada daun selum. So okey, bahan-bahan dia kita kena ada ni lah. Ayam dad, ayam perap dad. And then kita ada timun. Timun ni pun kita potong dadu. And then bawang pun kita potong dadu juga. Dan juga tomato pun kita potong dadu juga. Semua potong dadu. Senang. So untuk ayam ni nanti kita gunakan Greek yogurt. And then kita ada black pepper. Kalau tak ada yogurt tu tak shawarma lah. Bukan shawarma. Dulu kalau shawarma dia guna hummus kan. Hummus kan. So kita guna Greek yogurt. Kita macam healthy sikit lah. Okey, sambil-sambil tu kita teruskan. Boleh. Boleh. So kalau nak buat terus kita boleh buat ayam dululah sebab daging dendeng ni memang dah siap dah. Dendeng dad ni sebab kita akan buat dua lah. Ayam perap dengan dendeng dad. So kita buat ayam dululah. Ayam ni kami dah siap dah. Dah siap. Kita ambil ayam ni tadi tu, kita goreng tanpa minyak. So dia akan jadi ayam untuk shawarma dia macam mana? Ayam shawarma memang kan ada dekat. Yang ni memang untuk ayam shawarma juga. Apa dia punya ni? Dia memang kita dah perapkan, dia ada cili semua dengan rempah-rempah dia semualah. So yang ni tak payah nak tambah apa-apa dah. Tak ada minyak kan? Goreng tanpa minyak. So dia akan jadi macam ni. Semua makanan sihat lah. Makanan sihat. So bila dah goreng macam ni kan dia akan jadi macam ni. So kita akan tambahkan bawang. And then timun. Dia campur dia pun macam konsep campak-campak juga. Campak je sebenarnya. Kita orang senang campak je lah tu. Betul. Cuma yang campak tu ikutlah selera apa yang kita mahukan lebih. Betul. Saya kalau nak letak bawang ke sebenarnya timun, tomato ni pun dah kira ulam juga. So nak masuk tomato pun boleh juga. Cumanya kali ni kita letak tomato ni dekat dalam Greek yogurt. So yang ini nanti kita masukkan dalam ni. Campurkan dahulu. Dia pelbagai gabungan rasa lah ada dekat dalam ni. Betul. Kita tambahkan kat sini. Ya boleh ikut. Sekejap lagi boleh nak cuba nak buatkan shawarma kita ni. Okey. Itu untuk ayam. Okey, untuk ayam. Untuk ayam. Dia kira ada dua lagi. lagi. Ada cili padi ya? Tak ada. Kita tak letak cili padi. Setengah orang suka makan ulaman dengan yang pedas kan. So tu sebab kita buat dua. Dengan dendeng dad kita ni pedas. Dendeng tu dah pedas lah. Dah pedas. Jadi dia memang matching lah dengan ulam. Tapi cuba rasa kejap lagi kita punya ayam ni bila buat dengan Greek yogurt dengan ulaman ni memang sedap. Yang ni tomato tak dimasukkan dalam tu takut dia punya ni boleh je sebenarnya lembut, tapi kan? kita nak bagi cantik lah. Ya, ni sebenarnya dah siap. Saya lagi suka tomato fresh macam ni. Oh ya. Compare dengan dia masak kan. Betul. Ada setengah orang macam tu kan. So ini kalau ni pun dah masak apa sebenarnya? Dah masak dah ya. Okey, ini kita boleh ambil lah. Sekejap je kan. Ada bau tak? Ada bau tak? Bau dah naik lah sampai sini ni. So kita dah boleh start dah. Black pepper. Dah boleh start dah. So kita akan gunakan ulam ni lah. So kita dah letak ulam kat sini. Ulam ni ambil je ikut macam mana rasa. Ikut masing-masing lah. Pudina, sebelum kita kan. Saya tak dapat nak brain lagi dia punya rasa macam mana. Sebab selalu ulam ni cecah sama belacan dia. Betul. Tak maaf lah, saya village girl. Betul. Semua orang suka bila cecah dengan sama belacan kan. Cecah sama belacan kan, cecah budu. Dia tak payah potong halus ya kalau ini? Boleh ikut suka. Potong halus pun boleh. Sebab tu kita ambil ulaman yang macam ni. Sebab ni tak perlu nak rebus semua everything tau. Dia macam fresh. Kita ambil ni semua boleh makan fresh. Ya, basuh boleh terus makan terus. Dia ganti salad lah sebenarnya.
Kita ambil taruh je macam ni. Saya ada soalan yang macam di luar topik sedikit lah. Macam kalau sebab saya ada dengar orang cakap orang mengandung ni ada ulam-ulam yang tak dibenarkan makan. Betul ke? Itu mungkinlah kot. Sebab kalau ikutkan yang ini, yang saya tahulah pegaga ni pun memang tak boleh makan banyak. Pegaga ni dia memang tak boleh makan banyak. Dia kalau ikutkan macam sehari tu pun boleh makan sikit je. Ikut. Sebab dia ada kesan dia nanti. Tapi saya tahu daun pegaga ni kalau misal kata kita nak awet muda, nak tapi bagus. Awet muda, rebuskan daun pegaga. Tonyo kat muka. Tak nak minum. Air dia. Amalkan minuman air daun pegaga. Gurau-gurau. Boleh tak ambil yang tu merawat luka sampai luka. Betul. Macam khasiat. Okey, sekejap ya. Ini part yang paling important. Ini simple je. Okey. Kita pulang dia sebenarnya. Ni gulung dia. Gulung dia macam tu. Nak gulung ikut masing-masing lah sebenarnya. Okay. Ada setengah orang nak bagi terbuka sikit kan. Macam kami tutup semua. Senang. So, kiranya macam rahsia. Ulam apa yang ada kat dalam tu. Okey. Tapi dia punya ni buat sendiri ke yang dah siap je? Kita boleh dapatkan dah siap lah. Dah Frozen lah. Sekarang kita buat yang dendeng pula. Okey, kita kita buat yang buat dendeng ni. pula. Yang second punya dendeng pula. Dendeng simple je. Okey. Dendeng ni memang dah siap, senang je. Tapi yang ada dendeng jual-jual tak kalau yang ni? Versi ulam. Ada. Memang ada. Versi ulam ada. Jual di mana? Yang ni resepi sendiri. Ni resepi sendiri. Memang kita masak dia sendiri. Dia jual di Dendeng dek nama macam dia. kami mari jual di sana lah. Okey, baik. So dia memang pedas-pedas lah. Kita buat pun tak pedas sangat. Maksudnya ada kita ambil yang orang yang tak campur makan dengan pedas pun boleh makan Boleh. juga. Sebab budak-budak pun suka. Kita target sebab budak-budak Kalau saya ni dah separuh orang ni dia gatahnya. Gatah gitu dia kan. Anak saya satu habis. Bahayalah tak ada upaya ibu mengandung. Dia boleh makan dengan roti. Ya betul. Memang Sama juga nasi kita ambil. panas. Ini memang tapi dalam 2 sudu macam tu. Okey. 2 sudu pun dah okey. Tapi segala makanan yang kita buat ni memang semuanya perlu letak ulam. Perlu letak ulam. Kan? Sebab kita perlu ada sayur-sayuran juga. Ya. Tapi orang Sama kata juga daripada tadi ni ambil yang fresh lah. Kita ambil. Tapi kebiasaannya mungkin sebelum ni mereka letak salad kan? Salad. Selalu kan? orang letak salad je kalau untuk rumah ni. Kita inovasikan. Macam kita punya puff ni pun, kita inovasikan juga. Oh ya, puff kat mana ni? Puff selalu kan orang letak inti ni, kentang semua. Yang ni kita buat dendeng. Okey, tapi dia punya daging tu tak letak yogurt Ikut suka. Cari selera. Sebenarnya kalau macam tu kan orang suka pedas kan. Kalau saya tahu tu je. Kalau macam nak tahu ni kan ada masam sikit kan. Okey, faham. Okey. Kita cubalah mana yang tu telur tu apa tu? Itu yang memang ini kebab Malaysia macam ni juga rumah. Tapi ni buat special dia ada salut telur, ada black pepper dengan juga mayonis dalam tu. Macam mana? Ulaman ni pun ada. Anda ingin mencuba yang mana? Yang tu. Boleh ke kalau boleh? Boleh. Silakan Patrick. Sudu garpu tadi mana saya? Pilih. Saya duduk depan ni ada ni. Sama ke? Yang ni sama dengan sana? Sama je. Yang ni kebab biasa. Okey. Yang tu kebab special. Yang ni puff dendeng. Yang tu yang ini yang jadi ni. Yang ni yang kita buat tadi ni. Yang kita buat tadi tu. Itu shawarma dad. Dendeng dan juga ayam perap. Shawarma nak try dad. Nak try. Boleh. Itu orang cek ni mereka kata dad tu apa? Oh, dad tu. Okey, dad tu dapur apak dad. Dapur apak dad. Dapur nama apak kedai dad. kan? Nama kedai, nama kedai kita. D kan dapur, A apak, dan tu D. Dad lah jadi dia. Tu short form jadi dad. Okey, boleh cuba? Punyalah puas fikir. Apa dad ni? Apa dia ayam dia? Tapi sebabkan ayah kita jugalah. Ayah saya kan, arwah ayah kan. So kita ambil sepenuhnya juga. Okey. Nanti sebab saya tak makan daging. Saya buat 2, daging dan juga ayam. Okey, mana yang daging tu? Oh, baru tahu Daging Feli bagi- tak makan daging. Boleh cuba yang daging. Dia tak makan daging, minta maaf ya. Tak apa. Nanti Jadi ayam. ada Ayam boleh. Kita ada pilihan. Tak makan daging, kita ada ayam. Okey. Ni makan. Saya semua makan. Saya makan yang ni lah. Boleh. Ada kat depan saya ni. Ni daging. Macam mana rasa dia? So macam mana rasa? Nyam. Macam mana rasa? Mestilah sedap. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Sedap. Alhamdulillah. Saya tak dapat selalunya telur ni akan berada di dalam kebab tu. Tapi ni telur tu disalut di luar. Ya. Itu yang buatkan dia lain. Macam mana? Okey. Ayam Ayam. Ini ayam. Dia punya isi penuh dalam. Tapi kita nak rasa yang ulam tu. Yang ulam yang ni? Yang ulam tu yang dah siap. Oh, itu dah siap. Boleh rasa? Okey, boleh ambil. Sekejap. Dia tak sini kot. Ini seperti mana yang kita buat demonstrasi dulu lah. Ni Ni lagi. Kita dah potong. Okey, yang tu dendeng. Kalau sini Anim nak rasa yang ayam, pedas, ambil dendeng lah, Anim. Ya, Ini betul. tu yang tengah tu yang hitam tu. Rasa yang dendeng tu. Yang ni Ya. Itu Okey. pedas. Minat pedas boleh ambil yang tu. Okey, saya Siapa cuba yang suka dendeng. pedas? Boleh je. Anim boleh makan pedas tak? Mestilah boleh. Okey, dia Apa punya je yang tak sayur boleh? kat belah sana. Kan rasa ulam ni kan? Alhamdulillah. Bila masuk tu, daging dulu ke ulam memang rasa dulu?
Saya rasa ulam dia dulu sebab gigit dekat bahagian ni. Rasa dia punya ulam raja dulu. Alhamdulillah. Ulam raja dengan pudina tu kan dia macam wangi-wangi sikit kan. Itu yang Sekarang ni anda dah boleh brain dah. Dia dah tak rasa macam shawarma dah. Dia macam sandwich yang ada serunding daging macam tu. Ada rasa Melayu. Kalau pudina dia rasa berangin sikit lah. kat situ. Ada pudina berangin. So kalau yang ayam ni, kalau yang siapa yang berdiet sukalah. Sebab kita tak tambah apa-apa, tak payah tambah peris apa dah, kena dengan ayam perapa kan. Tak payah nak tambah apa-apa dah. Cuma black pepper dengan bawang, itu je. Timun, dah tu je. Tapi nak dapatkan ni kalau mungkin mereka nak buat tempahan, boleh. Di mana? Kita, kalau tengok kat page kita ada Dapur Pak Dan dash dad ataupun IG Dapur Pak Dan ataupun boleh WhatsApp terus dekat nombor kita. Sekarang permintaan di musim PKP ni macam mana? Alhamdulillah, masya-Allah tabarakallah. Sebab kita buat online. Sebelum ni kita buat online saja. Yang mana yang menjadi pilihan paling banyak orang beli? Paling banyak orang beli. Tanya. Kita ada paling kebab. banyak orang beli sebenarnya daging. Daging yang kebab tu. Yang ni yang saya makan ni. Patutlah ramai beli sebab sedap. Lepas tu special. Satu lagi, ulaman ni senang nak dapat ke sekarang? Senang sangat. Dekat pasar ada. Apa tu ulaman yang susah untuk kita dapat? Ulaman yang susah Dia sebenarnya yang Berganda jenis semua ni senang dia dapat. Senang yang dia ni macam kalau kata apa tenggek burung lah apa semua tu itu susah sikit. Itu memang kena kat kampung. Itu sebab kalau yang ni memang ada dekat pasar raya semua ada. Senang nak dapat. Terbelah. Awak ni macam rumah sendiri yang buat ya. Tak apa, boleh je, boleh je. Sedap sangat tu. Okey. Ada apa-apa yang kita nak lakukan ke Encik Ahmad Fitri? Nak try buat rap ke? Jom. Shawarma kita. Ni dah pakai sarung tangan tu dah boleh tu. Okey, jom kita sebenarnya nak lakukan cabaran. Tengok siapa yang boleh gulung shawarma ni dengan yang paling kemas sekali. Boleh. Saya bantu. Walaupun kita ni sebenarnya tak ada talent. Ada semua ada talent. Kita satu ni boleh Okey. Susah tak mula-mula? Mula-mula sekali anda berdua nak mengasaskan shawarma ulam Macam lah cabaran dia tu. Cabaran paling penting kami ni sebenarnya tak jadi buat sekali. Cabaran banyak dia kali cuba. masa mula-mula dulu kalau nak beli gulung pun dia tu. satu hari meniaga pun nak mahu dah dalam 4 biji dia laku. Adalah juga Okey, saya nak buat ayam lah. Buat ayam. Okey, yang tu Kat sana pun boleh. Cabarannya kita letakkan 1 minit. 1 minit. Silalah, saya tak boleh nak cabar di sini. Kalau seorang buat tak jadi cabaran namanya. Letak ulam dulu. Saya jadi juri. Boleh letak ayam ni dulu. Ulam dulu Salah lah. Ulam dulu. Ulam dulu. Ada pulang nak letak. Kalau siapa suka ulam, letak banyak kan? Betul. Okey. Letaklah kalau kata suka ulam banyak, letak ulam banyak. Belah kiri pula. Dia kalau boleh jangan terlalu tepi, nanti susah nak gulung. Boleh. Ulang nak tahu ulang dulu boleh. Baik, sambil-sambil mereka ni sedang buat cabaran untuk mereka menggulung kebab ni, kita pun dah sampai ke penjuru rancangan. Terima kasih kepada kalian semua yang pastinya melihat program kami dari awal tadi dan mungkin boleh timbul minat untuk kita memulakan kehidupan kita yang mana mungkin tak ada aktiviti dekat rumah tu, kita boleh bercucuk tanam dengan caranya. Kalau yang ada dekat persekitaran di bandar tu pun boleh cucuk tanam juga. Lebih lagi kalau kita cucuk tanam ulam-ulaman ni, khasiatnya terlalu banyak. Juga semua terapi jiwa ya. Makanan dan juga persekitaran. Betul, insyaAllah. Jaga diri anda. Terima kasih kerana menyaksikan kami. Jumpa hari Isnin, Minggu Harapan. Bye. Assalamualaikum. Okey, 1, 2, 3. Mula. Dah nak habis dah ni. 3 betul. Betul Tak ada kat atas. Tarik ni. Tapi kan dia punya cabaran dia adalah yang banyak-banyak. Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih. Aku di sini, walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan. Saat luar kawalan, jadi tolonglah pesan. Tolonglah aku kawan, aku ni manusia. Ku buat kesilapan, ku manusia biasa.
Percayalah aku akan berikan tangan jika kau memerlukan. Jadi tolong jangan